Seni muzik merupakan seni yang telah lama wujud dalam masyarakat sosial di negara Malaysia kita. Muzik secara langsung memberi kesan dalam kehidupan orang ramai melalui seni, irama dan lagu. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum mempunyai alat muzik tradisional yang berbagai jenis. Seni muzik tradisional merupakan warisan turun-temurun setiap kaum dan mempunyai keunikan serta keistimewaan tersendiri. Dalam projek ini, kami akan membincangkan seni muzik tradisional masyarakat Melayu. Alat muzik Melayu merupakan warisan seni yang amat penting kepada masyarakat Malaysia. Seni ini semakin dilupakan oleh generasi muda, namun begitu, kumpulan kami ingin meningkatkan pengetahuan tentang seni muzik tradisional masyarakat Melayu. Selain itu, kami ingin membantu generasi muda mengenali dan menghargai seni warisan tersebut. Dalam objektif video ini, perkara yang kami akan mempersahabatkan ialah latar belakang, cara bermain, aplikasi dan jenis pelbagai alat muzik Melayu. Kompang berasal dari dunia Arab dan dipercayai dibawa masuk ke tanah Melayu sama ada ketika zaman Kesultanan Melaka oleh pedagang India Muslim atau melalui Jawa pada abad ke-13 oleh pedagang Arab. Selain itu, muzik kompang ini berkembang ke serata negeri di seluruh Malaysia dan berbagai kumpulan dan persatuan ditubuhkan untuk menarik minat para belia dan remaja untuk melibatkan diri dalam masyarakat selain menggalakkan kemasyhuran muzik kompang ini. Kompang diklasifikasikan dalam golongan membarnofon dan terbagi kepada dua bahagian, iaitu balo dan belulang. Balo dibuat daripada kayu jengah, halban, nangka atau pala. Belulang pula biasanya dibuat daripada kulit kambing betina. Alat ini dimainkan dengan memukul dan mengetuk kulit dengan tangan atau jari. Bunyi yang berlainan dihasilkan dengan membezakan cara bukaan tapak tangan. Contohnya, bunyi bam diperoleh dengan tepukan di sisi kompang dan tapak tangan rapat. Bunyi pak pula diperoleh dengan tepukan di tengah kompang dengan jari tangan yang terbuka. Kompang terdiri kepada 4 jenis, iaitu kompang hajar, kompang johor, kompang esra dan kompang kalalang. Pada masa kini, muzik kompang ini dimainkan dalam adat-adat Melayu, perkahwinan, pertandingan, sebagai alat sorakan dalam sukan dan sebagainya. Ketuk. Ketuk adalah salah satu hiburan tradisional masyarakat Melayu. Asal-usul permainan ketuk bermula apabila ia digunakan oleh penanam padi di Kelantan bagi tujuan menghalau burung pada musim padi masak. Ketuk diperbuat dari kayu merbau atau nibung yang dilubangkan di tengah-tengahnya dan diisi pula dengan tempurung kelapa. Ketuk juga telah dimainkan di majlis-majlis keramaian atau majlis rasmi untuk menyambut pembesar negeri. Ia boleh dimainkan oleh 2 orang atau berkumpulan. Ketuk adalah di dalam kategori alat muzik ideophone, iaitu alat muzik yang diketuk untuk menghasilkan bunyi. Bunyi cak terhasil apabila belira di balu menggunakan alat pukulan malu untuk menghasilkan nada yang tinggi. Bunyi kong pula untuk nada yang lebih rendah, terhasil menggunakan getah malu. Set lengkap ensemble muzik ini mempunyai 6 buah ketuk dan pemuziknya seramai 12 orang pemain, iaitu 2 orang bagi 1 ketuk. Terdapat resonator ketuk yang diperbuat daripada kelapa kering dengan bahagian atas digergaji, dipanggil ketuk kelapa. Terdapat juga ketuk kayu dan ketuk mangkuk. Gambus ialah sejenis alat muzik bertali tradisional di Malaysia. Ia berasal dari Yemen dan tersebar ke seluruh semenanjung Arab. Maksud namanya ialah ranting atau tangkai mudah lentur. Kesenian ini berasal dari satu kesenian tradisi masyarakat Arab yang dibawa melalui perhubungan perdagangan Arab pada abad ke-19 menerusi Kepulauan Indonesia. Kemudiannya, ia mula berkembang ke Singapura dan negeri Johor pada awal abad ke-20. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, yaitu dari gambus 3 tali sehingga gambus yang mempunyai 12 tali. Persembahan gambus ini akan dibantu oleh alat-alat muzik yang lain seperti akordeon, biola, tamborin dan sebagainya. Penyanyi utama dalam persembahan tersebut adalah pemain gambus itu sendiri. Gambus akan dimainkan dalam tarian zapin, yaitu sebuah tarian tradisional di negara-negara Asia Tenggara Islam.
Secara fizikal, gambus berleher pendek dan bentuknya adalah seperti buah pir yang dibelah dua. Cara pemain alat muzik tersebut banyak seperti tali gitar. Walau bagaimanapun, yang tidak seperti gitar, gambus tiada mempunyai fret, iaitu bilah penentu ruang nada pada alat tali. Rebana ialah sejenis gendang yang diperbuat daripada kayu dan kulit lembu atau kambing serta dihiaskan dengan motif bunga-bungaan. Fungsi asalnya adalah untuk amaran bahaya atau untuk mengumumkan pernikahan. Namun, kini digunakan untuk mengiringi lagu-lagu budaya seperti indong-indong di Pahang. Terdapat pelbagai jenis rebana seperti rebana ubi iaitu rebana terbesar yang berasal dari Kelantan dan masih terdapat tukang yang mahir menghasilkan rebana ubi di sekitar Pasir Mas. Selain itu, rebana hadrah yang berasal dari Johor ialah lebih kecil dan biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian hadrah. Ansambel rebana terdiri daripada 6 rebana dan 12 pemalu. Rebana dapat menghasilkan nada yang rendah jika dipalu di tengah dan nada tinggi jika dipalu di tepinya. Nada-nada tersebut boleh dihasilkan jika dipalu dengan tangan atau pemukul kayu yang dipanggil alu. Seruling merupakan alat tiup yang diperbuat daripada bulu. Ia dicipta dalam pelbagai jenis dan bentuk serta mempunyai perbezaan dalam jumlah lubang petiknya. Seruling dikatakan sebagai alat asli bagi masyarakat di Malaysia. Ianya wujud di merata-rata kawasan pedalaman di Asia Tenggara juga. Seruling dimainkan kebiasaannya ditiup dengan mulut, tetapi terdapat juga alat yang ditiup melalui hidung. Yang menyukarkan pemain baru membuat bunyi penuh daripada seruling melintang berbanding dengan alat seperti recorder, serunai atau tin whistle yang menggunakan tiupan secara terus. Aliran udara instrumen seruling perlu dihalangkan pada sudut dan arah yang betul. Jika tidak, udara yang terkandung di dalam alat tidak akan bergetar. Di Malaysia, seruling selalu digunakan sebagai melodi dalam persembahan Cak Lempong atau dimainkan secara solo untuk hiburan. Dalam persembahan Cak Lempong, alat ini telah dicipta dalam 3 jenis bentuk yang khusus yang mempunyai jumlah lubang yang berbeza-beza iaitu saluang, bangsi dan puput, serta didapati berkembang di daerah-daerah tertentu di kalangan masyarakat Melayu berketurunan Minangkabau di Negeri Sembilan. Selanjutnya, terdapat juga kewujudan 2 peralatan muzik tradisi Melayu iaitu gong dan gendang. Walaupun cara main hampir sama, namun tetap ada perbezaan di antaranya. Gong yang dibuat oleh logam digantung dan dipisahkan oleh 2 batang kayu yang dinamakan mengembang. Sebaliknya, gendang diperbuat daripada kulit binatang seperti kerbau, kambing atau lembu. Kini, gong dan gendang berkembang kepada pelbagai jenis seperti gong kedak, gong badak, gendang Melayu dan gendang Gerheh. Keberbagaian 2 peralatan muzik ini membawa keseronokan kepada orang Melayu. Cara bermain gong dan gendang adalah dengan dipukul atau ditepak masing-masing. Walaupun nampaknya senang dimain, tetapi pemain dua-dua alat muzik ini harus mempunyai hati yang tenang supaya mengawal ritma pukulan yang akan dimainkan. Ciri-ciri gong dan gendang menyenangkan mereka menjadi perkara istimewa yang sering digunakan semasa perayaan atau pertabalan diraja. Oleh itu, 2 instrumen ini telah membina asas muzik tradisional Melayu sepanjang sejarah. Walaupun seni muzik tradisional masyarakat Melayu ini telah diwarisi sejak zaman dahulu, ia masih mempengaruhi generasi muda kini disebabkan keunikannya yang tidak dapat diperbanding dengan seni muzik tradisional yang lain. Pelbagai jenis alat muzik tradisional yang masih wujud serta perbezaan cara untuk bermain alat-alat muzik tersebut juga merupakan keunikannya. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlulah menyedari kepentingan untuk menghargai keunikan budaya tradisional ini yang melambangkan identiti negara kita supaya tidak menghadapi ancaman kepupusan. Oleh hal demikian, kami berasa sangat bersyukur kerana subjek tamadun Islam dan tamadun Asia memberi kami peluang yang jarang ini untuk menambah ilmu pengetahuan seni muzik tradisional masyarakat Melayu. Bukan
Bukan itu sahaja, kami telah mengedari kepentingan bekerjasama dan bertoleransi antara sama satu lain supaya projek boleh dijalankan dengan lancar dan sempurna. Kami juga mengedari kepentingan hormat menghormati pandangan dan idea ahli kumpulan lain supaya tiada pertelingkahan atau perselisihan faham. Kami tidak akan melupakan pengalaman yang bermakna dan unik ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Mogui. Salam sejahtera, nama saya Long Zhen. Nama saya Gary Guy. Salam sejahtera, nama saya Regina. Selamat sejahtera, nama saya Pang Wei Yen, ahli kumpulan 4. Salam sejahtera, saya ahli kumpulan ini yang bernama Kang Rumin. Salam sejahtera, nama saya Aloysius Ignatius Tiong yang berlaku sebagai ketua kumpulan ini. Selamat sejahtera, nama saya Chang Tun Sin yang berlaku sebagai ahli kumpulan ini. Assalamualaikum, nama saya Lai Juhong yang berlaku sebagai ahli kumpulan ini. Salam sejahtera semua, nama saya Ashley Su Yin. Salam sejahtera, nama saya Chao Jin Yin.